Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hilal Azmi dan saya kini berlintas langsung sempena jelajah GYSME Pulau Pinang yang diadakan di Aeon Mall Bukit Mertajam. Bermula hari ini sehingga esok. Saya bersama juru kamera Anas dan juga director Mr. Big. Hari ini kita berada di sini untuk membawakan kepada anda perkembangan cerita tentang jelajah GYSME. Ada macam-macam cerita yang kami kongsikan, ada macam-macam cerita inspirasi yang juga kami kongsikan kepada anda. Sebab apa? Sebab itulah kami ingin mengajak anda yang berada di Pulau Pinang, terutamanya orang-orang Bukit Mertajam, orang Seberang Jaya, Pematang Poh, Unibuan Tebais, semua tolong datang sini, tolong mai sini. Sebab kita ada macam-macam aktiviti, terutamanya kalau anda yang mungkin baru sahaja nak memulakan bisnes, nak tahu, nak belajar, nak tengok apa peluang-peluang serta trend terbaru yang ada. Jadi fokus minggu depan pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda, kita ada macam-macam perkara yang menjadi fokus editorial buat Astro Awani. Kalau minggu ini kita ada dengar macam-macam cerita, ada macam-macam perkongsian, ada macam-macam coverage yang telah kami lakukan. Antaranya cerita berkenaan dengan perkembangan di Palestin dan Israel. Ini adalah antara cerita yang cukup hangat dibincangkan. Tapi dalam minggu depan juga kami akan bawakan kepada anda, kami akan teruskan perbualan berkaitan dengan Muktamar PAS yang juga dijadual berakhir pada hari ini. Selain daripada itu, kita tahu esok juga bukan sahaja berlakunya Gegar Vaganza, tetapi esok juga adalah ada sesi Quran Hour khas didedikasikan untuk cerita berkaitan dengan perang Palestin Israel. Ini antara juga perkara yang menjadi tumpuan kita. Dan selain daripada itu juga pada minggu depan juga kita ada ASEAN Investment and Trade Forum, Japan Mobility Show dan juga lawatan ke United Kingdom oleh Timbalan Perdana Menteri. Baik, itu adalah antara fokus-fokus cerita yang kita akan bawakan, coverage ataupun liputan yang kita akan bawakan di Astro Awani pada minggu depan. Tetapi antara topik yang juga saya percaya pasti hangat bermula minggu depan ini adalah bagaimana proses misi kemanusiaan, misi bantuan yang bakal mula masuk ke melalui pintu Rafah, melalui bantuan-bantuan antarabangsa yang telah pun bermula untuk membantu mangsa-masa perang Palestin Israel ini. Ini antara perkara yang juga menjadi perbualan hangat, tetapi kita nak faham apa mungkin impaknya perang Palestin Israel ini kepada usahawan tempatan. Sebab kita dekat GYSME hari ini kita ada banyak usahawan tempatan yang juga bersama-sama ada kat kita kat sini. Yang mana pada hari ini bersama saya adalah Puan Ida. Ya. Puan Ida dari mana ni Puan Ida? Saya daripada Perak. Daripada Perak. Nampak kali ni versi utara kita bawa orang Perak juga kat sini. Ya. Jadi Puan, kita tahu dalam perang Palestin Israel ni kita tahu ada macam-macam perkembangan. Amerika ada kesan ekonomi yang telah pun mereka terima. Negara-negara lain juga menerima impak masing-masing. Tetapi kalau macam Puan lah kan, kalau kita tengok perang Palestin Israel ni, usahawan ada banyak juga usaha untuk membawa kesedaran isu Palestin ni kepada masyarakat kita kan. Jadi bagi Puan, macam mana kalau Puan sebagai usahawan ni, tugas Puan tu apa yang Puan lakukan pula? Okey, bagi kami usahawan memang kami bersimpati di atas apa yang terjadi di Palestin. Sebab kita sesama orang Islam kan. Jadi kami sebagai usahawan, kami mencari pendapatan dengan penjagaan. Sekurang-kurang pendapatan kami ini dapat membantu orang Islam di Palestin. Jadi setiap wang yang keluar daripada penjagaan kami ini dapat kami salurkan sedikit untuk bagi bantuan pada rakyat Palestin. Okey. Tapi Puan, kalau kita tengok balik, macam contoh ada juga orang cuba memboikot produk-produk nama. Jadi kalau dari sudut bisnesnya ada peluang bisnes untuk kita ni dekat orang tempatan ni kan. Macam mana pandangan Puan pula dengan isu-isu memboikot produk Israel ke? Maybe kalau Puan punya pengalaman, sebab Puan kan ada buat servis, ada impak-impak dia tak yang Puan rasa? Sebab saya pun ada buat perkhidmatan urutan semua dan saya pun ada gunakan produk-produk. Jadi semua produk-produk Israel mungkin banyak orang boikot, tapi setiap produk tu mungkin ada sedikit boleh dapat bantuan daripada hasil pada penjagaan pada produk-produk yang diboikot tu. Sekurang-kurang hasil penjagaan tu dapat membantu rakyat-rakyat di Palestin. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan kerana sudi berkongsi. Tapi Puan, saya ada satu lagi lah. Kalau macam Puan pula, apa mungkin saranan Puan kepada usahawan tempatan kita, orang Malaysia kita ni, macam mana? Apa tu mungkin mereka boleh lakukan dalam usaha untuk menambah
kesedaran, mungkin nak menambah usaha bagi lebih cakna dengan isu Palestin Israel ni. Jadi mari kita sama-sama cuba membantu walaupun tak banyak, walaupun sedikit, walaupun tidak daripada segi kewangan, tenaga pun boleh kita sama-sama cuba membantu sedaya upayalah kita apa bantuan yang kita boleh salurkan pada rakyat Palestin kita cuba bantu. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Puan Ida. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi dengan kita. Ya, ini cerita Puan Ida. Dia ni membuat servis untuk orang yang mengandung, siapa-siapa yang sakit belakang, siapa-siapa yang mungkin tak berapa nak sihat, perlukan servis untuk membaik pulih badan dengan cara mengurut dan sebagainya. Beliau boleh membawakan ceritanya yang tersendiri sebab dia ada cerita dia juga yang beliau akan kongsikan juga esok dalam sesi Saya Jual. Okey. Dan hari ini juga bersama saya adalah Puan Asnani. Ini juga antara usahawan tempatan kita yang turut sama berada pada hari ini. Okey, Puan Asnani, apa khabar hari ini? Okey, sihat ke? Alhamdulillah, semua baik. Sihat, no? Okey, Puan ni dari segi perniagaan, Puan berniaga apa? Cerita sikit. Saya seorang usahawan berniaga bantal kekabu, produk yang selalu orang gunalah, yang daripada sejak turun-temurun hasil. Okay. Kan kalau kat tempat kita ni, Puan tengok macam-macam orang nak kempen pasal Palestin ni lah. Kalau Puan tengok, ada berubah tak cara mereka beli barang? Buat masa sekarang, produk-produk yang keluaran daripada saya masih lagi okey. Tak ada masalah untuk dengan Palestin. Ancaman daripada perbelanjaan, perniagaan saya, produk-produk ni masih belum terancam lah. Tapi pada pendapat saya lah, kalau boleh orang kata, produk-produk tempatan kita perlu kita jagalah daripada untuk terancam daripada sebarang benda-benda yang terjadilah. Okey. Tapi kan Puan, sebab yang ni kita tengok cara orang membeli kan. Cara orang membeli maksudnya Puan beranggapan orang lebih banyak beli produk tempatan lah. Maksudnya sebab kita tahu macam Puan dekat Tanjung Dawai ada banyak kopi. Orang sekarang cerita pasal kopi ni, produk kopi ni antara yang paling sensitif lah. Sebab ada yang produknya kononnya pro-Israel, adalah jenama yang tidak Israel dan sebagainya. Kalau tengok lagi ramai orang beli kopi kat Taman Dawai ke tak? Tambah ke tak? Selalunya kalau macam benda tu terlalu ramai orang yang membeli tu, lagi benda macam dia lagi duk beli lagi ramai lah duk ada tu kat situ. Lagi dia macam orang panggil apa, dia lagi orang benda tu duk naik, lagi orang nak membeli dengan barang tu. Orang ingin mencuba juga. Jadi maksud Puan, kalau lagi ada kempen-kempen boikot ni, sebenarnya keinginan orang tu lagi nak. Dia ingin mencuba kadang-kadang lah rakyat kita. Betul juga kan. Itu dari segi trend penggunanya lah kan. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Asnani kerana sudi berkongsi dengan kita. Terima kasih Puan. Okey. So, itu adalah antara cerita. Setakat ni saya baru ada dua, Puan Asnani dengan Puan Ida. Ini usaha nita kita. Sebab lagi saya nak bawa ada dua usahawan lelaki lagi yang mana kita nak tahu juga macam mana trend pengguna, adakah dia berubah. Sebab kalau dari cerita Puan Ida dengan Puan Asnani tadi, trend pengguna ni saya boleh katakan agak berubah. Ada yang lebih suka produk tempatan, ada yang mungkin mula mencari alternatif baru. Okey, sebab apa alternatif baru ini penting? Sebab kita tahu banyak juga produk-produk baru yang terwujud hasil daripada tekanan ekonomi, tekanan mungkin indirect marketing yang berlaku hasil daripada perang yang berlaku antara Palestin dan Israel. Dan kalau kita tengok dari segi sudut pasarannya pun, kita tahu bagaimana untuk kita tahu tentang kedudukan ekonomi satu-satu negara ini, antara perkara yang paling penting adalah berkaitan dengan turun naik nilai mata wangnya. Kalau kita tengok nilai mata wang USD pada minggu lalu seperti roller coaster, ada naik, ada turun. Waktu serangan lebih ada yang waktunya dia turun. Ketika mereka mengumumkan mereka menghantar bantuan kepada Israel, ada yang turun, ada yang naik sekejap. Jadi ini adalah antara perubahan-perubahan yang berlaku dan saya rasa saya akan cuba dapatkan dua lagi usahawan selepas ini sebab kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.
Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama saya Hilal Azmi yang berlintas langsung dari Aeon Mall Bukit Mertajam, yang mana hari ini kita berada di Jelajah Jiwa SME 2023 di Pulau Pinang. Edisi Pulau Pinang. Saya nak tunjuk ini sikit. Anas tolong zoom sikit. Nampak ini stiker. Stiker ni nampak dia mudah, tapi impaknya berbeza kalau anda dapatkannya. Free Palestine. Ini adalah antara pendekatan usaha yang digerakkan oleh salah satu usahawan tempatan kita, iaitu dari sebuah syarikat stiker tempatan. Kita nak bawa Syah, saudara Syah, boleh datang ke sini saudara Syah. Okey, sebab apa? Kita tahu ada banyak cerita tentang Palestin Israel. Kalau kita tengok, saudara Syah pun stay stiker, ada buat macam-macam jenis stiker untuk membawa kesedaran. Okey, cerita sikit, apa inisiatif ni? Inisiatif buat stiker yang diberikan secara percuma ni kepada pengguna-pengguna. Okey, saya terima kasih. Pertama saya terima kasih kepada pihak Esra Awani dan yang mana terlibat, Unify semua sebab jemput kita untuk join sekali event ni. Jadi inisiatif daripada kita orang. Jadi kita bagi stiker untuk Palestin ni free sebagai tanda awareness kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza semua. Jadi saya anggap benda ni boleh memberi sebagai awareness kita sentiasa ingat soal isu Palestin. Bukan saja sekadar ingat hari ni esok lupa. Jadi benda ni kalau tampal dekat telefon, belakang telefon, jadi hari-hari kita boleh tengok, jadi hari-hari kita boleh mendoakan saudara-saudara Islam kita yang berada di Gaza. Betul, betul. Sebab ada orang berpendapat sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat nak bantu kewangan, kita bantu doa, kan? Betul tak? Okey, tapi saudara Syah, kita nak tanya sikitlah, kan? Sebab ada orang cakap antara memberi kesedaran dengan menunggang isu. Ada orang cakap ini panas sikit. Okey, ini panas sikit. Saya faham, macam stiker dia tak jual. Memang misi dia adalah untuk Sebagai awareness. Awareness Kepada okey. awareness Macam mana saja. tu? Cuba cerita sikit tu. Macam mana ni? Isu ni, isu panas ni dia macam Jadi yang isu pasal jual benda-benda melibatkan benda-benda yang isu Palestin, saya nak ulas saya takut. Jadi sebagai tanda support saya, jadi bagi saya jihad daripada tim kami. Jadi kita bagi benda ni free. Anggap benda ni dapat bagi kesedaran kepada kita semua kat luar ni, sentiasa ingat pasal isu-isu dekat Palestin. Jadi sentiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita. Okey, yang isu menjual tu saya tak nak ulas. Tak nak ulas. Cuma ni mungkin inisiatif kita orang je. okey. Jadi saya harap benda ni dapat membantu menjadi awareness kepada semua saudara-saudara kita yang berada di sini tentang saudara kita yang di sana. Baik, okey. Kalau macam you pula, kalau you tengok cara you punya customer sekarang, ada tak berubah sikit cara mereka membeli belah? Sebab sebelum ni ada orang dia tak kisah jenama apa, kan. Cuma bila isu perang Palestin Israel ni berlaku, ada tak perubahan tu berlaku dalam kalangan kawan-kawan pengguna di sekeliling you rasa lah? Bagi saya ada impact. Bagi saya ada impact. Ada perubahan. Tapi perubahan kekal berapa lama tu saya tak pasti. Tapi benda tu ada perubahan. Tapi bagi saya baguslah, benda tu baguslah. Jadi Faham? sebagai tanda kita nak support ni macam Ada macam-macam cara boleh ada buat. macam-macam cara. Ada macam-macam cara. Ada orang dia ada kelebihan dari segi duit, dia menderma dari segi duit. Jadi kita macam company kita orang, effort kita orang daripada stiker. Saya harap benda ni dapat membagi kesedaran kepada orang lain tentang stiker ni, boleh tengok pasal-pasal isu Gaza semua. Betul. Jelas. Baik. Terima kasih banyak saudara Syah kerana sudi berkongsi kat kita. Terima kasih banyak. Okey, kalau anda nak dapatkan stiker daripada stiker ni, anda boleh datang ke Jelajah Jiwa SME Pulau Pinang. Dapatkan secara percuma. Ini adalah cerita yang cukup bagi saya menginspirasikan. Ada banyak cara kita nak berjihad. Ini salah satu cara mereka meningkatkan kesedaran dalam masyarakat. Tapi kita nak bawa satu lagi yang terakhir. Ini kita punya speaker. Memang orang hebat yang memang dah menjelajah dunia dengan berbisnesnya. CEO Akademi Usahawan Mikro, Saudara Azhari, terima kasih. Terima kasih Hilal. Okey, macam ni Saudara Azhari, kita ni nak cerita pasal perang Palestin Israel. Mungkin ada banyak perubahan. Perubahan itu maksud saya dari segi trend pengguna ataupun trend berniaga. Okey, pada pandangan you, berdasarkan you punya engagement dengan peniaga dan mungkin ada juga pengguna-pengguna, ada tak perubahan tu berlaku? Disebabkan oleh perang ni kan. Okey, memang ada kesan. Tapi sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Awani dan juga Bank Rakyat yang bawa kami ke Jiwa SME hari ini. Dan yang penting saya rasa perubahan tu memang ada. Sentimen tu berubah. Cuma sentimen tu kadang-kadang boleh ke arah negatif, ke arah yang positif. Jadi saya rasa usahawan kena
pandai dan bijak untuk memilih ke arah yang lebih positif supaya kita tunjuk bahawa kita sebagai usahawan ni ada adab, ada ilmu dia untuk kita nyatakan perjuangan kita untuk membantu rakyat Palestin. Itu saya rasa paling penting lah. Okey, sebab yang tu adab dan sebagainya. Okey, itu salah satu cara. Dari segi penjenamaan. Okey, mungkin ada jenama-jenama sedikit sensitif ke atas mana-mana pihak. Tak kisah sama ada pihak Palestin maupun Israel. Kalau di Malaysia, apa produk ataupun yang memihak kepada Israel, nyata sekali akan dikecam kan. Jadi macam mana pula kalau strategi yang mungkin asas strateginya untuk penjenamaan yang mungkin especially mereka yang berniaga-berniaga kecil ni perlu ambil perhatian. Okay. Yang paling penting adalah PR, public relation. Bila ada isu panas macam ni, bila usahawan tu ada ilmu PR, dia boleh jaga sama ada isu Israel, Palestin dan sebagainya untuk dia pastikan jenama dia terkawal, terjaga dan pastikan bila dia berkomunikasi terutama di sosial media menjadikan benda tu boleh boleh diterima oleh masyarakat yang mendengar dan melihat. Jadi PR kena susun elok-elok, kata kena fikir lebih 10 kali sebelum berkata-kata supaya kita nak nyatakan perjuangan kita ni. Tapi dalam masa sama juga jenama kita jaga supaya lebih kenal. Okey, kalau contohlah, kalau jenama-jenama yang mungkin lekat dalam ingatan abang yang mungkin bijak menguruskan sebarang kejadian-kejadian yang mungkin isu panas sekarang ni di social media. You rasa mungkin ada jenama yang you rasa lekat dekat telinga kepala you, jenama-jenama yang mungkin bijak menguruskan, okey, saya berjuang untuk Palestin, ini cara saya dan sebagainya. Ada tak jenama-jenama yang you ingat? Yang jadi isu panas ni contohlah macam tudung dak itu kan, walaupun niat dia betul, walaupun dikecam dan sebagainya, tapi niat dia betul untuk memberi sumbangan daripada hasil jualan. Saya rasa benda itu murni, cuma mungkin disalah artikan, disalah faham. Take note, bila tinggi lagi jualan, lagi banyak sumbangan kita bagi pada orang yang nak menderma kepada perjuangan Palestin contohnya. Jadi ini perlu PR yang sangat tersusun, yang sangat cantik, dan kita kena berani menjawab. Itu yang pihak jenama tersebut berani untuk menjawab supaya orang tahu okey, ini adalah yang kita perlu sampaikan dengan cara yang betul kepada pendengar dan penonton. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini juga dikenali sebagai Abang Bruce. Nanti you cari dia punya Twitter. Kenapa nama dia Abang Bruce? Terima kasih banyak. Okey, itu sahaja cerita yang mungkin saya boleh kongsikan kepada anda. Kita tengok ada macam-macam perubahan, ada macam-macam cara, macam-macam pendekatan yang boleh kita gunakan di sebalik perang Palestin Israel ini. Sebab apa? Peluang ekonomi itu memang ada, tetapi kita perlu bijak untuk memanfaatkannya, bukan saja untuk menambah kesedaran rakyat kita berkenaan dengan isu perang Palestin Israel ini, tetapi pada masa sama paling penting adalah untuk kita menggerakkan masyarakat kita untuk menjadi yang lebih baik dan positif. Saya rasa itu saja fokus minggu depan untuk hari ini. Saya Hilal Azmi bersama juru kamera Anas dan juga saudara Zaini atau Mr. Big kita dari Pulau Pinang untuk Asra Awani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.